Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam YTM di hatiku. Hari ini kami akan membentangkan tentang kebaikan solat dari sudut Islam dan juga dari sudut saintifik. Pembentangan ini akan disampaikan oleh Siti Nur Nazira binti Omar, Nur Tiani Amira binti Muzair, Siti Nur Aira binti Muhammad Ali, Ainisa binti Muhammad Shah, dan saya, Nur Fahana binti Masyarakat Syarif. Bagi tajuk ini, kami akan membentangkan tentang pendahuluan solat, kebaikan solat dari sudut Islam, kebaikan solat dari sudut saintifik, cadangan dan juga kesimpulan. Izinkan saya untuk menerangkan tentang mukadimah solat. Solat ialah satu perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disertai dengan salam mengikut syarat tertentu. Solat terbagi pada dua, iaitu solat sunat atau solat fardu. Solat fardu merupakan satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam setelah mencapai akhir balik sebanyak 5 kali sehari semalam, iaitu pada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Bagi solat sunat juga terdapat dua jenis, iaitu solat sunat yang boleh didirikan pada bila masa dan solat sunat yang boleh didirikan pada waktu-waktu tertentu. Contoh bagi solat sunat yang boleh didirikan pada waktu tertentu ialah solat tarawih, manakala solat sunat hajat merupakan salah satu contoh bagi solat sunat yang boleh didirikan pada bila-bila masa. Solat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Terdapat banyak kebaikan solat dari segi Islam dan juga dari juga perspektif sains yang akan dibentangkan oleh saudari Nur Tiani Amira dan juga saudari Siti Nur Aira. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebaikan solat dalam perspektif Al-Quran. Salah satunya ialah solat dapat menjaga iman dan takwa seseorang sepanjang masa. Hal ini kerana jika kita kehilangan iman kita, kesungguhan untuk menjadi orang Islam tidak sempurna. Nabi SAW pernah bersabda, Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Apakah itu takwa? Takwa ialah di mana seseorang itu takut pada Allah, beramal kepada kitab yang diturunkan, melakukan perkara yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Dengan bertakwa, kita dapat memelihara iman dan diri kita. Kita juga dapat menjadi Muslim yang benar sehingga menjadi seseorang yang mulia di sisi Allah dan berada di saf hadapan dan paling terdekat dengan Allah. Selain itu, solat juga dapat mendisiplinkan diri seseorang untuk bersolat di awal waktu. Orang yang solat pada masanya akan menjaga masa dengan hal-hal yang lain seperti kelas dan mesyuarat. Hal ini kerana kita sebagai umat Islam mestilah mendahulukan apa yang wajib dalam kehidupan, barulah hidup kita berjalan dengan lancar. Apabila seseorang itu menjaga solatnya, kerja-kerja yang lain akan menyusul dengan lancar kerana tidak perlu risau tertinggal solat lagi. Sebagai contoh, apabila kita melakukan sesuatu, kita boleh menjadualkan hal-hal tersebut dengan mengikut waktu solat bagi memudahkan kita untuk menjaga kewajipan kita. Firman Allah yang bermaksud, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dan lagi terus-menerus menguruskan makhluknya. Dari surah Al-Imran ayat kedua. Akhir sekali, solat juga dapat membersihkan batin, iaitu hati seseorang. Hal ini kerana solat dapat mendekatkan seseorang hamba dengan Allah. Hal ini berlaku kerana solat ialah tempat kita meluahkan segala kegusaran hati dan meminta pertolongan dari Allah. Sebagai contoh, semasa kita sujud, di situlah tempat kita paling dekat dengan Allah. Dengan berdoa semasa sujud, Allah akan mendengar kegusaran hati dan kesusahan hamba-Nya. Allah juga sangat menyukai hamba-Nya meminta pertolongan dan berdoa kepadanya. Firman Allah yang bermaksud, di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka membersihkan dirinya dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka, zahir dan batin. Dari surah At-Taubah ayat ke-108.
Seterusnya ialah kebaikan solat dari sudut saintifik. Yang pertama sekali, solat merupakan satu bentuk senaman ringkas. Apabila kita melakukan solat setiap hari, kita dapat mengurangkan pelbagai risiko penyakit kronik. Solat juga mampu melancarkan peraliran oksigen untuk meningkatkan produktiviti dan kecerdasan mental. Bukti yang menunjukkan solat merupakan satu bentuk senaman ringkas apabila ianya mempunyai pelbagai persamaan dengan senaman yoga masa kini. Bezanya, kita telah melakukan solat sejak zaman dahulu lagi dan apabila kita melakukan solat, kita mendapat pahala kerana ianya merupakan satu ibadah, manakala yoga hanyalah merupakan senaman sihat semata-mata. Yang kedua ialah solat sempurna menjamin kebajikan solat yang terjamin. Apabila kita melakukan solat 5 kali sehari dalam keadaan yang sempurna, contohnya rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, takbiratul ihram dengan sempurna, kita dapat mengurangkan gumpalan lemak dalam badan. Mengambil contoh kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, walaupun mereka sudah meningkat usia, mereka masih berada di dalam badan yang tegak dan sihat. Solat sempurna juga membuat keimbangan air dalam badan semakin baik. Yang ketiga ialah sujud saat degupan jantung berada di tahap yang paling rendah. Mengambil situasi di sini, kita mesti melakukan solat pada waktunya. Contohnya, ketika waktu subuh, sujud waktu subuh membuatkan rongga dada bertambah besar dan paru-paru berkembang dengan lebih baik. Buktinya, melalui kajian Peter Russell, kedudukan kepala di bawah dan meningkatkan kemampuan otak untuk berfikir dan melakukan perkara-perkara yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainisa binti Muhammad Shah. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cadangan untuk individu dan juga masyarakat. Yang pertama, cadangan untuk individu ialah setiap individu perlulah mempunyai kesedaran diri iaitu dengan lebih menghayati topik ibadah sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Cadangan yang kedua ialah seseorang itu haruslah berusaha sedaya upaya bagi melawan perasaan malas untuk menunaikan solat 5 waktu agar hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cadangan yang terakhir untuk individu ialah mendekatkan diri dengan individu-individu yang rajin menunaikan solat dan juga sentiasa mengingatkan kita tentang Allah supaya kita juga akan terbuka hati untuk rajin menunaikan solat. Seterusnya, cadangan untuk masyarakat ialah ahli-ahli jawatan kuasa surau perlulah mengadakan solat 5 waktu secara berjemaah untuk meningkatkan tahap keimanan seseorang. Cadangan kedua, pihak surau boleh mengadakan ceramah tentang solat secara berkala bagi menarik perhatian penduduk di sekitarnya dan juga mereka boleh menambah ilmu pengetahuan dengan mendengar ceramah tersebut. Dan cadangan terakhir, mengadakan aktiviti yang bersifat mesra alam sama ada di masjid maupun di kawasan sekitarnya agar perasaan kasih untuk melakukan ibadat sentiasa subur di hati setiap manusia. Sekian, terima kasih. Seterusnya, cadangan untuk menggalakkan umat Islam menunaikan solat dari segi negara ialah menyediakan infrastruktur yang sesuai untuk melahirkan semangat menunaikan solat berjemaah. Ini bermaksud dengan adanya infrastruktur yang menarik, ia dapat menarik perhatian orang ramai untuk menghadirkan diri mereka ke masjid maupun surau yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Yang kedua, undang-undang dipertingkatkan kepada umat Islam di dalam negara, iaitu memperketatkan lagi undang-undang yang sedia ada dengan mengenakan sebarang tindakan kepada umat Islam yang meninggalkan solat secara sengaja ataupun tanpa alasan yang munasabah. Yang ketiga, melantik organisasi agama Islam di dalam negara untuk melakukan aktiviti dakwah di setiap tempat ibadah. Kesimpulannya, solat merupakan sebuah ibadah fardu ain yang wajib dan penting bagi semua manusia. Hal ini kerana ibadah solat mempunyai kelebihan dan hikmahnya yang tersendiri. Selain itu, solat merupakan salah satu cara untuk kita mendekatkan lagi diri kepada Pencipta yang Maha Esa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Solat juga merupakan tiang agama bagi mengukuhkan iman di dalam hati seseorang Muslim itu. Hal ini kerana tanpa tiang yang kukuh, maka hancurlah sesemua bangunan itu. Begitu jugalah dengan iman kita. Jika kita tidak melakukan ibadah solat,
maka iman kita berada di tahap yang tidak diredai oleh Allah SWT. Ajaran Islam juga merupakan ajaran yang sempurna dan tiada agama lain yang sesempurna agama Islam. Seperti mana yang kita tahu, Islam merupakan agama yang sangat mudah dan tidak membebankan umatnya.